Okey kelas, kita nak bincang hari ni untuk bahagian definite integral. Okey, so basically definite integral ni kita hanya nak masukkan nilai saja. Okey, masukkan nilai saja. So bila kita dah integrate macam tadi tu, okey kita dapat satu nilai yang kita tulis dia sebagai f besar lah. Okey, f besar x yang kita akan masukkan nilai. So dia mesti kita masukkan nilai atas fb minus fa. Alright, okay. So, okay, properties ini sangat penting properties of definite integral ni sangat penting. Alright, okay. So, tapi dalam nota kita ni tak berapa ada soalan ni. Nanti Minda akan bagi soalan yang lain lepas cuti. Alright, mengenai properties of definite integral ni. Okay, pertamanya, right, yang pertama tu kalau C tu adalah constant, right, so bila kita differentiatekan kita akan dapat CX lah. Alright, so kita dapat CX, kemudian bila kita masukkan nilai X dia, kita akan masukkan BA, so that's why dia akan jadi B minus A. Alright, okay. Properties yang kedua, bila kita ubah limit dia, AB kepada BA macam ni, right, so dia kena letak negatif. So you kena faham lah properties ni sangat penting. Tapi nanti Mina akan bagi soalan ni lah sebab dalam ni tak ada soalan properties. Right, kemudian yang ketiga, bila C tu constant, sama macam yang sebelum ni lah, we can bring C tu di luar. Yang keempat, kalau limit dia adalah A ke A, dia akan jadi kosong. Kenapa? Sebab kita ada FA, kita masukkan nilai, tolak FA. Kosong lah jadinya. Okay. Okay, yang kelima, bila kita ada plus minus dalam function, so we can do it separately with the same limit lah. Right, okay, number 6 is very important. Nanti Madam bagi contoh soalan. Jika kita ada satu nilai B which is in between A and B, alright, so we can separate the integration from A to B, B to C. Dengan syarat B dia mesti nilai di antara A dengan C. Okay, yang ketujuh, more to inequality lah. So kalau fx besar dan sama dengan kosong, so the integration should be greater and equals to 0 as well. Alright, okay. So yang ini senang saja kelas, sama macam integrate biasa. Okay, cuma Mina nak bagi tahu satu step lah. Alright, bila kita ada limit dekat nilai kat sini. Alright, bagusnya apa? You boleh check guna calculator nilai dia. Alright, tengok kalkulator awak pada bahagian menu tu, menu bawah dia ada nampak cacing tu kan? Masukkan value kat situ. Alright, so you boleh semak jawapan awak. Okay, kadang-kadang Madam akan suruh student untuk cari jawapan terus dulu. Okay, cari jawapan terus dulu. So you know you ada guide dia. Nanti you tahu kita kena pergi ke jawapan dia itu. Alright. Sekejap. Screen saya nampak ke kelas? Nampak Nazrul tak nampak Nampak video. Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Nampak video. Nazrul tak ada line ni. Tak pernah Nazrul ada tengok recording. Rasa nampak ni. Nazrul tak ada line. Sekejap Alright. Okay, so semaklah guna calculator awak. Alright, masukkan dalam calculator nilai ni. You boleh semak dapat jawapan lah. Alright. Okay, so yang ini kita tengok macam dia nak buat. Okay, kita akan integrate macam biasa. Right, so Mina integratekan je terus. 3x cubed over 3 minus 2x squared over 2 plus x. Okay, tak payah tambah C lah sebab nilai kita dah ada limit dia. So kita dah tahu nilai dia berapa. Okay, Mina simplifykan dulu. So we have x cubed minus x squared plus x from negative 1 to 3. Okay, this is actually our fx lah. Kita kata ini adalah fx awak. Okay, so kita nak cari nilai f3 tolak f negatif 1. Okay, Mina masukkan nilai 3 dulu. 3 cube minus 3 squared plus 3. Mesti tunjuk masukkan nilai. Minus sebab 1 tu minus tolak f negatif 1. Masukkan pula negatif 1 cube.
minus negative 1 squared minus 1. Right? Okay, kirakanlah yang ini guna kalkulator. Guna kalkulator pula. Guna kalkulator lah. Okay, tapi kadang-kadang adalah student yang main tipu, dia terus tulis kat sini. Right, terus tulis kat sini. Tapi dapat markah kosong lah kalau tak ada jalan kerja. Ini madam kata hanya untuk semak sahaja. Right, semak sahaja, betul tak you buat tu? Okay, yang penting integrate, masukkan nilai dan mesti tunjuk masukkan nilai dia berapa. Okay, boleh kelas? Alright, okay. Boleh? Madam. Boleh, madam. Right, sama juga yang ini. Mesti limit atas tolak limit bawah. Jangan ingat kosong jadi kosong, masukkan dululah. Right, so yang ini pun step macam masih sama lagi. Kita expand saja dulu. So we have 9x squared minus 6x plus 1 dx. Substitute the value negative 2 to 0. Okay, integratekan. So we will have 9x cubed over 3 minus 6x squared over 2 plus x. The limit will be from negative 2 to 0. Simplifykan. So I will have 3x cubed minus 3x squared plus x. Substitute 0, negative 2. Remember dia mesti kosong atas tolak bawah. Dia mesti F kosong tolak F negatif 2. Okay, masukkan F kosong. Kebetulan kita dapat kosong. Tak semua nilai kosong. Okay, masukkan pula untuk nilai negatif 2. Tunjukkan, you masukkan nilai minus 2. Alright, so sini you akan dapat 38. Pastikan semak guna kalkulator. Alright, tengok dalam kalkulator awak tu ada bentuk cacing di bawah menu tu. Alright. Okay, boleh kelas? Ini senang je benda rasa. Okay, boleh? You mana continue? Alright. So yang ini you boleh cuba buat nantilah sama ada nak bawa 1/2 pergi ke depan. Alright. Okay, 25. Integratekan dia lah. Alright, integratekan lah. So we will have half. Alright. X squared over 2 plus 2x. Alright, masukkan nilai 5, 2. Remember this half kita letak di depan. Alright, so sini madam akan ada 5 squared per 2 tambah 2 darab 5. Okay, madam suka untuk you letak bracket supaya takut you tersilap tertinggal mana-mana nilai. Okay, tutup. Right, kirakan nilai dia berapa. Right, check guna calculator. Okay, mesti check sebab you dah ada calculator dah kelas, check. Sebab dekat sini ada banyak kemungkinan you boleh salah, you boleh cuai kat sini, you boleh cuai kat sini. Alright, so check guna calculator. Kalau you tanya saya, madam kalau saya buat jalan kerja kan, tu saya terus tulis boleh tak saya tak nak tekan calculator. Itu pandai-pandai hidup nak survive lah, nak survive macam mana kan, nak survive sendirilah iaitu. Alright, contoh madam kata kalau tak ada masa, buat juga. Markah dekat mana? Markah adalah untuk kita integratekan dia, masukkan nilai di tempat yang betul. Alright, dan akhir sekali mestilah jawapan akhir. Right, kalau tak ada cara kerja, you tulis jawapan akhir sahaja, kosong markah. Alright, sebab dia mesti dikira dari jalan kerja awak di atas. Alright, okay. Next question for this one, asingkan dulu. Right, so we have 1 over f 1 over f ni 1 over f. F Nazura tak nampak saya tu. Right, x squared minus x to the power of half over x squared dx. Right, okay, f yang ini muka surat 11 Nazura. Okay, so mesti angkat naik atas dulu. Apa-apa pun mesti tukar kepada index form. So dia akan jadi x to the power of negative 2. The second term pun sama. Bawa ni atas. So it will be half minus 2. So we will have negative 3 over 2. Okay, this is before integrate. Right, and then kita nak integratekan dia. So we will have x to the power of negative 1. Negative 1 ni jangan silap dengan differentiate, nanti bila silap pula. Minus x to the power of negative 3 over 2 plus 1. So we have negative half over negative half. Don't forget your limit from 1 to 4. Bila simplifykan, so in the first term I will have negative 1 over x plus
2 over set x, we will substitute the value 1 to 4. Right, sekarang bila nak kira nilai dia, masukkan 4 dulu. Negatif 1/4 tambah 2 per set 4 minus negatif 1 plus 2 lah. Right, and then you will have the value. Make sure to check your integration using calculator lah. Mesti semak lah. Kat sini ada banyak tempat you boleh salah lah. Boleh cuai dekat situ. Okay guys, boleh? Okay? Boleh guys? Najra okay? Okay, madam. Okay, alright. So untuk purpose right 10 dan 11 ni semuanya adalah kita panggil direct punya integration yang Mina sebutkan lah, direct punya integration, dan kita hanya masukkan nilai. So dia mesti had atas tolak had bawah je lah. Alright, tolak je saja dia punya limit, masukkan nilai. So ini Mina tak berapa risaulah, and you boleh check guna calculator. Buat note kat situ, check guna calculator, check guna calculator. Okay, bila melibatkan substitution, right? Ini muka surat 12 ya. Okey, nombor 2 kita nak evaluate guna substitution. Alright. Okey, substitution ni masalah dia sekarang adalah kita nak let u. Tetapi you kena ingat limit dia dekat sini masih lagi nilai x. Alright, kita tak nak ubah limit dia. Tapi kita tahu limit dia tu adalah nilai x. So bila sampai step kita nak write semua in terms of u, right, when we want to write in terms of u, so jangan letak limit dia dekat 01 tu. Nanti bila kita tukar in terms of x, barulah kita letak limit dia balik. Okay, mungkin you tak faham. Nanti saya tunjukkan. Okay, ni 2b dalam video. Right, sorry 2a dalam video. Right, so kita buat 2b. Okay, so apa-apa point yang kita buat tadi mesti tukarkan kepada index form dulu. Right, tadi Madam sebutkan kita mesti let yang dalam kurungan. Maksudnya kita akan let kuasa yang lagi tinggi dan juga di dalam kurungan. Kalau macam ni memang nampak cantik lah. So kita akan let yang dalam kurungan. So kita letkan u equals to x cube plus 1. Second step, we differentiate. So we will have 3x squared. Right, so from here, bila tukarkan in terms of u. Okay, step ketiga, bila nak tukar in terms of u, you dilarang untuk tulis ni. Tak boleh tulis ni. Sebab ini adalah nilai x. Okay, so ini adalah u. Kita dah tukarkan u to the power of half. Okay, yang medium dalam x lagi adalah 3x squared dx. So I have to change this one in terms of u. Right, so apa yang kita buat, kita olah dari du dx kita. From here, I can say that, kat bawah lah, 3 implies that 3x squared dx is equal to du. Okay, so boleh terus tulis u to the power of half, here I will put du. Remember kelas, jangan letak unit kat sini. Sebab unit itu adalah, limit itu adalah in terms of x, dia adalah nilai x bukan nilai u. Alright. Okay, so biar sahaja kosong macam gitu. Nanti last kali baru bila kita dah tukar in terms of x, barulah kita masukkan limit dia. Alright. Okay, so now we can easily integrate. So the fourth step, integratekan dia. So we have u to the power of 3 over 2 over 3 over 2 here. Right. Madam tukarkan dia. So we have 2u3 to the power of 2 over 3. We are going to substitute the value class. Before that, we change it into x first. So we have 2 over 3 here. We will have here x cube plus 1, 3 over 2. Okay, sekarang baru Madam masukkan nilai. Right. 2 over 3 Madam letak di luar. X cube plus 1 to the power of 3 over 2. I am going to substitute the value of 1 and negative 1. So sini Madam ada 2/3. Right. So I will have 1 plus 1 to the power of 3 over 2 minus negative 1 plus 1. Nah, ini dah jadi kosong lah. Right, to the power of 3 over 2 juga. Cuma dia kosong kat situ. Right.
Okay, so Madam tinggal sini dengan 2/3. Sini adalah 2 to the power of 3/2. Right, you can write this way or else, okay, guna calculator terus, you akan dapat nilai dalam perpuluhan, so 1.8856. Okay, step yang sama, cuma apa yang Mandy ingatkan tadi, jangan letak dia punya limit lagi sebab limit itu adalah nilai X bukan nilai U. Alright, so kesalahan student apa, dia terus lepas integrate masukkan nilai negatif satu tu dalam U. Salah lah sebab itu adalah nilai X. Alright, can follow class? Can follow not? Boleh, Can Madam. follow? Boleh, Madam. Alright, okay. Okay, so next kita tengok pada soalan seterusnya, this one. First of all, macam biasa, mesti angkat naik atas dulu. Right, so we have 1, 2 here, we have 3x squared plus x. Change it into index form. Bila kita angkut naik atas, it will be to the power of negative half dx. Alright, okay, first step apa? Change let dulu. So let U equals to, ambil yang dalam kurungan tu, without the power, differentiatekan 6x squared plus 2x. Right, next, right, change it in terms of U. Right, so here I will have U to the power of negative half. So Madam tinggal dengan 3x squared plus x dx. Okay, so problem kita sekarang adalah dekat sini. Right, you have to change the pink one into in terms of U. Right, so kita usah dekat sini class. Apa yang kita boleh buat, Madam boleh jadikan 6x squared plus 2x as a subject matter. Right, and then I will have here, dx equals to 6x squared plus 2x dx as a subject matter equals to du. Masih lagi tak sama, so apa yang Madam buat, Madam akan keluarkan nilai 2 dia lah untuk bagi sama dengan yang Madam garis pink tadi tu. Okay, so I will have here 3x squared plus x dx will be equals to du over 2. So ini Madam boleh gantikan, dia akan jadi du over 2. Right, ini yang Madam kata you kena study sikit lah, kena analyse sikit. Alright, so I will have here du over 2, Madam letak di depan lah, senang sikit. Alright, okay, and then I just have to integrate class, alright, easily integrate. So u negative half plus 1, so we have half over half here, right? Okay, change it, so 2 bawa ni atas, so ini tinggal sini dengan se-u. Alright, tukar balik kepada x, the fifth step, right? So we have here the square root of 2x cubed plus x squared. Last one, kita nak masukkan nilai dia. So this one will be equal to, masukkan nilai 2x cubed plus x squared. Substitute the value of x which is 1 to 2, isn't it? Yeah, 1 to 2. Okay, Madam masukkan nilai. So we have 2 cubed plus 2 squared minus 2 times 1 plus 1. Okay, so this is very important ya class. Okay, sometimes the question might ask you to write in terms of set. So you mesti bagi jawapan in the simple set lah. So you kena kira betul-betul lah in the simple set. Okay, kalau dia tak kata apa-apa, awak boleh bagi dalam perpuluhan ni. Okay, tapi kalau dia kata berbual answer in terms of set, so you have to write in terms of set lah, in the simplest set form. Okay, class? Okay, susah? 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 Okay? Okay, madam. Boleh faham? Okay, remember Boleh, class, madam.
kita 4 and 5 ada dalam UPS 2 nantilah. Right. Okay. So yang ini buang benda ni, tak nak guna benda ni. Yang E. Okay. Yang E ni macam yang kita buat tadi, yang nombor 2 dengan nombor 3, 4 Right. Di mana yang di dalam ni dia punya kuasa lebih kecil daripada 3. Apa-apa pun kita akan let yang dalam kurungan ni, yang dalam set ni, apa-apa pun kita akan let U. So macam mana kita buat tadi? So kita akan pecahkan dia. Apa yang kita buat tadi, kita pecahkan dia kepada X squared. Kita pecahkan. Kalau letak nanti tak dapat settlekan. Apa-apa pun kita akan let yang di dalam kurungan. So kita akan letkan U equals to X squared plus 5. So the du dx will give us 2x. Alright. Okay. So sekarang yang nak tukar semua in terms of U. So this one will be U to the power of half. Ataupun set U. Tak set U lah. U to the power of half. Right. So Medan tinggal dengan X. Alright. X squared dx. Right. So I have to change this X squared dx in terms of U. Okay. By looking at this one. Alright. Sini. Okay. Kita boleh olah dia. Dia akan jadi 2x dx sama juga dengan du. So untuk jadikan x dx as a subject matter, so it will be du over 2 implies that. Okay, so Madam boleh tulis x dx ni adalah sama dengan du per 2. So Madam tuliskan u to the power of half, right? We still have that x squared du over 2. Okay, so masalah kita sekarang ni adanya x squared lagi dekat situ. Okay, any idea class, how do we eliminate this x squared? How do we write this x squared in terms of u? Any idea? Any idea? X sebagai subject matter, X square tu. Kat mana? Kat let U equals to X square plus 5. Yes, daripada sini. Sama macam tadi, kita jadikan x squared in terms of u, jadikan x squared sebagai subject matter. Ini yang Madam kata, dia bukan kita menghafal soalan, but when we are familiar with the question just now, right, so kita tahu, we can find it from what we let just now lah. So tadi kita letkan dia, right, so kita cari dekat situ maklumat kita. Du per 2 ke du per 5? Du per 2. Right, susah sikit tapi by the time kita buat banyak latihan, Madam rasa insyaAllah you boleh buat lah. Right, okay, constant Madam bawa pergi depan dulu kelas, right, and then Madam simplifykan dalam dulu sebelum Madam integratekan. So I will have u to the power of 3 over 2 here, right, minus 5u to the power of half du. Okay, kita integrate dulu sebelum kita substitutekan. So we have half here. So we have here u to the power of 5 over 2 over 5 over 2. Integrate this one. So we have u to the power of 3 over 2 over 3 over 2. Right. Okay, simplify and change everything in terms of x lah. Right. So here I will have, right, so Madam tukar semua siap-siap. So sini 1 per 5 saya lajukan So x squared plus 5 to the power of 5 over 2 minus dua-dua ni boleh potong dua-dua ni boleh potong. So minus 5 over 3 times x squared plus 5 to the power of 3 over 2. Right. Kita habis lagi. Back to the question. Right. Okay, now we have the limit here, right? So we can write it as, okay, kita masukkan nilai lah. 1 per 5 x squared tambah 5 kuasa 5 per 2 minus 5 over 3 times, x squared tambah 5 3 per 2. Mesti tunjukkan kita nak masukkan nilai 2 dan kosong. Tunjukkan ni juga, kita substitutekan the value of 2. So we have 2 squared plus 5 to the power of 5 over 2 minus 5 over 3. Panjang tapi ini yang you akan buat lah.
Right, jangan ingat kosong menghasilkan kosong, mesti masukkan juga nilai. So here we have 0 plus 5 to the power of 5 over 2 minus 5 over 3. Kosong tambah 5 to the power of 3 over 2, tutup dia. Okay, boleh guna calculator. So ini kita akan dapat 11.0536. Alright. So dengar advice madam kata check guna calculator, masukkan nilai yang ni dalam calculator kalau boleh. Okay, kadang-kadang calculator dia tak boleh baca masukkan yang ni dalam calculator. Okay, step yang lain macam biasa, cuma madam risau dekat mana, dekat bahagian sini lah. Bila kita ganti-gantikan ni takut tersilap. So jagalah kat situ, that's why madam kata semak jawapan guna calculator. Right, but some values, some integration your calculator cannot find lah. Right, so mesti buat manually macam ni jugalah, tak boleh nak semak lah. Okay? Boleh kelas? Boleh follow? Right, susah sikit tapi tak apa, nanti you analyse balik lah. Okay. Right, dah ini. Nak soalan last, nak seterusnya soalan. Okay, boleh? Okay, right. Okay, soalan ketiga dan keempat, bila nak you tulis pada tajuk atas dia adalah soalan anti-derivative. Right, tulis tajuk atas dia so that nanti bila madam kata madam nak bagi soalan anti-derivative, so you boleh rujuk pada soalan yang inilah. Okay, madam nak you faham, dalam anti-derivative ni kita tak buat properties of integration, kita tak integrate dia. Right, kita menggunakan maklumat anti-derivative. Okay, dengar betul-betul, mungkin pemahaman pertama you rasa susah sikit. Okay, kita differentiatekan kuning ni, right, kita akan dapat yang ini, yang biru ni. Ini apa yang soalan bagi. Kita differentiatekan kuning, kita dapat biru. Okay, daripada soalan ni, dia nak you faham, bila kita integrate biru, kita akan dapat kuning. Itu maksud anti-derivative. Okay, dia bagi tahu kita differentiate kuning, kita dapat biru. Dan dia nak you faham bahawa bila kita integrate biru, kita akan dapat kuning. Itu yang kita maksudkan sebagai anti-derivative. Okay, how? How it happen? Right, so we will integrate both sides. Integrate both sides. Okay, so bila kita integratekan both sides, so bila integratekan sini dan juga sini. Kita tengok ya kelas, bila integratekan yang biru dulu. Negative 5 set x plus 12 over 2x to the power of 4. Bila kita integrate, letak cacing, kita kena letak dx lah. Right, sebelah sini pun sama, kita integratekan dia, sebelah kuning tu, mesti letak cacing dan okay, dx dia follow saja. Set x plus 2 over x cube. We have to put dx. Okay, dia nak kita faham, kita integratekan benda ini, okay, ini settle. Bila kita integrate dan differentiate, so dia akan terhapuslah sendiri bila kita integrate dan differentiate. Okay, so dia nak you faham bahawa dia membuat kesimpulan bahawa integrate this thing, right, integrate this thing, you will get this one. But we have to plus c because we don't have any definite integral here. So we have to put plus c. So ini yang kita dapat maklumat dari apa yang dia bagi sampai yang ini. Okay, dia nak you faham, kita differentiate kuning, kita dapat biru. So dia nak you faham yang kotak biru yang bawah tu pula. Bila kita integrate yang biru, kita akan dapat yang kuning tu. But you have to put plus c lah sebab kita integrate dia. Okay, sampai situ dulu faham? Sampai situ dulu faham? Itu maksud antiderivative. Dia nak you nampak dia adalah terbalik. Antiderivative ini adalah kita terbalikkan differentiate tu. You faham tak kelas? Dia nak you faham sampai situ dulu. So, okay? Kita tak buat integration apa-apa pun kat sini. It's just the concept of antiderivative. Clear class? Is it clear? Tak ada respon, okay? Okay. Okay, dia faham. Okay, so kita dapat kotak biru tu. Sekarang kita dah ada maklumat yang itu.
Sekarang kita tengok apa yang soalan minta. Alright, so apa yang soalan minta? Soalan kata cari benda ini based on what you get in the first information. So based daripada star ni, semua ni, dia kata cari ini. Dia tak suruh you integrate macam biasa. Dia suruh you gunakan maklumat ni. So apa yang you kena buat? Okay, daripada ini, okay, kita nak buat apa? Kita nak wujudkan this negative 5 tu. So apa yang madam buat? Madam letak dulu negative 5. Madam nak wujudkan, nak jadi benda yang ini, nak jadi macam yang ini. So madam letak negatif di luar dan madam 5 madam letak di luar dan madam wujudkan negative 5 here. Alright. Sorry. Madam wujudkan negative 5. Madam wujudkan negatif dalam tu. Okay, madam keluarkan 5 dia ni. Okay, sekarang beza dia adalah sini 5, sini tak ada 5 tapi dia ada negatif. Alright, so apa yang madam buat? Madam keluarkan 5 dia dulu daripada soalan asal dan saya nak wujudkan negatif dalam cacing tu, dalam integrate yang dia minta. So madam akan dapat sini macam gini. Ni daripada atas tau, daripada from the question. Okay. Kenapa madam buat macam tu? Madam kata madam nak wujudkan yang macam dalam kotak biru tu. Nak wujudkan dalam kotak biru. So, daripada yang ini, sekejap ya, sini, silap. Ini, right, dia ada 5. Beza dia sini 5, sini negatif je. Okay, so madam keluarkan dulu negatif, okay, dan 5 dia madam letak di dalam. So, bila madam darab balik, this one, kita akan dapat balik yang kuning tu. Right? So, apa maklumat yang madam ada? Madam dah tahu dah, bila saya integrate yang this one, right, saya integrate this one, we will get this one. So, I can straight away write set x plus 2 over x cube. Right, plus C, kita letak plus C lah sebab apa-apa darab C pun kita akan dapat C balik because C is a constant. Right, so what I can say here, so jawapan dia adalah negative 5 set x minus, right, minus 10 over x cube plus C. Right, Madam tak buat integration tu kelas. Saya hanya menggunakan apa yang maklumat yang dia bagi. Beza dia adalah pada constant di depan itu sahaja. So apa yang saya cuba buat, saya olah this thing, this green thing. Right, I olah green thing ni supaya wujudnya this circle blue ni, yang ni. Circle pink ni. Supaya wujudnya dalam tu so that I can write the integration. So kita tak buat pun proses integration tu. We just use the concept of antiderivative. Right? Okay, little bit hard to understand, isn't it? So sikit nak faham betul? Betul kelas? So sikit nak faham. Right? Okay, nanti dah habis UPS nanti dalam minggu ni, you tengok Google bahagian antiderivative. Dia suka tanya dalam exam soalan ni. Alright, so starkan muka surat last ni, muka surat 14 ni, nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 4 tu nanti, cuba tengok video dia, malam ni boleh tengok lah lepas UPS, tengok macam mana. Ni pun lebih kurang sama juga yang macam Madam ajar tadi tu. Alright, so kita ambil maklumat daripada first maklumat yang dia bagi, kita gunakan konsep antiderivative, alright, and then you try to change it. Alright, change what the question asks you to find to with the information that we have. Alright, susah sikit nak faham, tapi cuba peras sikit otak awak tu nanti, tengok balik nombor 3 dengan 4. Saya tahu memang yang antiderivative ni paling susah saya nak fahamkan student ni daripada dulu lagi. Nombor 3 dengan nombor 4 ni, ini adalah soalan yang paling susah bila nak fahamkan. Kalau Madam ajar dalam kelas tu, berulang kali saya kena ulang nombor 3 dengan nombor 4 ni nak bagi faham. Alright, you need time guys. Macam biasa, first time you dengar memang kita rasa susah. Tapi kalau kita biarkan je susah macam tu, so nothing. So mesti nanti revise balik. Okay, tengok Madam kata Madam pesan cari bahagian antiderivative. Sambil-sambil tidur you Google, right? Before tengok cerita Korea tu you Google, you tengok sikit. Apa itu antiderivative?
Right, so number 4 is also in the video class. You take time to understand kan lah. Right, maybe you can try to do first and then you compare with the from the Maths 4 KMPK punya video lah. Alright class, boleh follow? Boleh? Boleh faham apa yang Mira sebutkan? Boleh madam. Alright, okay. Alright, so itu adalah chapter 5 class. So saya pergi laju sangat chapter 5 hari ni sebab you tinggal 1 jam je lah hari Jumaat. Hari Jumaat Madam nak buat quizzes, alright. So saya cuba nak habiskan chapter 5 before the holiday. Alright, so that we can start fresh with chapter 6 lah. Tapi Madam ada beberapa soalan Madam nak bagi untuk chapter 5 ni nanti. Okay, so Madam tahu ramai yang tak tengok video lagi chapter 5. Mungkin Madam pun faham you pun tengah sibuk dengan UPS and all that, but take time, tapi mesti complete kan lah, aturkan kerja awal, complete kan, alright. So saya tak paksa student saya, tapi saya harap you all boleh aturkan masa lah, maksudnya ada rasa tanggungjawab sendiri untuk complete kan, alright. Okay, so Madam pun tak assign pun, saya tak assign pun chapter 4 punya note kena hantar bila, chapter 5 punya note kena hantar bila lagi, right. So by the time next week, saya harap you all boleh settlekan lah, nanti Madam baru letak due date, okay. Boleh kelas? Boleh? Boleh madam. Right. Okay. Kita nak tengok. Kita nak revise sikit untuk UPS petang ni. So saya harap semua dah buat. Yang hand in ada 4 orang sahaja. Okay. Kita tengok soalan. Yang tak suruh hand in pula. Kita tengok Aziza punya dulu. Alright. Aziza punya scan tak nampak sangat. Awak punya scan tak nampak sangat je. Tengok. Ain punya lah, Ain. Ain punya jelas sikit tak? Okay, jelas sikit lah. Alright. Okay. Okay, untuk differentiate yang pertama soalan nombor 1 ni. Okay, differentiatekan ln, alright. So you tahu kita nak differentiatekan ln, kita mesti letak inti dia di bawah, differentiate atas. Janganlah bagi properties, kat sini tak ada properties. Alright, properties yang lain cerita. Properties kalau dia macam gini, darab 4 macam tu. X yang ini baru kita boleh buat properties. Alright, dua function. Baru kita boleh buat tambahlah ln E 4X tambah ln X. So ini di dalam function dia tolak tambah je dalam ni. So inti letak di bawah. So this one should be di, kita terus je lah yang ni kan. Dia pun tak faham. Terus saja tak payah di dx. Terus sama dengan. Ingat ikhlas cara penulisan pun penting. Takut nanti ditanya dalam soalan objektif cara penulisan itu y ke dy dx. Maksudnya semak betul-betul lah pilihan jawapan awak tu. Ditanya y ke, ditanya dia bagi pilihan jawapan y ke dy dx. Alright. Okay, yang kedua, kita gunakan first principle, soalan yang ini. Okay, tukarkan, alright, very good. Expand, very good. Okay, try to simplify. Ini salah. Alright, okay. So, apa salah dia? Kita tak boleh potong atas bawah macam gini, tak boleh. Madam kata kita hanya boleh potong apabila kita factorizekan dia sahaja. Nak potong atas bawah kena factorize. So kita tinggal sekarang, okay, daripada 6hx plus ke minus 3h squared over h ni, right, ada lagi lim h approaching 0. You mesti factorizekan dulu, atas tu baru boleh potong. So Madam factorizekan 3h here. So here I will have 3, itu 2x lah kan? Plus h, right? And then here I will have h. Baru boleh potong dia. Sekejap, macam rasa macam salah sih. Right, so kita tinggal sini bila dah potong h. So kita tinggal dengan limit 3 times 2x plus h over h approaching 0. So baru kita masukkan nilai h. So sekarang you tinggal dengan 6x sahaja. Okay, tak boleh potong macam ni. Tak boleh. Dia mesti factorize dulu baru potong. Okay, macam mana cara semak dia? Semaklah kelas, kita differentiate 3x squared minus 1. Kita akan dapat 6x lah, betul tak? So memang tak ada h lah. H dia mesti hilang punya. Okay? Okay? Kelas? Okay, madam.
Okay, right. Tengok betul-betul. Okay, the third one. Okay, tengok dia dah bagi kita first derivative dah. So dia tanya, dia dah tak bagi kita first derivative. So dia tanya second derivative, alright. So multiply, okay, very good. Okay, right, very good. Okay, for, right, apa ni soalan dia? D dx. Okay, differentiate kan. So we have to do product rule, very good. Dia tak ada arah. Apa yang salah kat sini? Salah lagi kat sini. Ni salah cik. Ini 2x ni. Ingat Madam kata differentiate exponential. Exponential tak akan pernah hilang kuasa. Okay, V prime apa yang salah kelas? Dia tak darab 5. Tak darab dengan 5. So we have to multiply the whole thing by 5 lah. Okay, so automatically this one salah. Right. Okay, number 5. Mesti tukarkan. Very good. Ini y check ya. Ini dy dx. You dah mula differentiatekan dia. Jangan main-main dengan nilai kat depan ya. Nanti kalau dalam pilihan jawapan tengok betul tu. False or true. This is still y. We are just using the properties. Kita simplifykan sahaja. Kita guna properties dulu. The next one adalah kita dah differentiatekan. Dia adalah dy dx. Alright. Okay guys, boleh follow? Boleh? Boleh, madam. Okay. The next one. Ni pun tonggal langgar. Ini masih lagi y je. Ini masih lagi y. We just use the property. It's still y. Dekat sini baru kita differentiatekan dia. Okay. Okay. Boleh? Are you okay? Boleh faham? Okay, madam. Boleh. Okay, masih lagi y. Jangan main-main ya. Kalau dalam pilihan jawapan awak nanti mana tahu awak tersilap. Right. Okay, tukar kepada index form dulu. Very good. Alright, 1/2 bagi depan. Function hilang satu kuasa. Multiply with the derivative of the function. Very good. So we have negative half times. Alright, very good. Okay. Okay, next one. Kita tengok. Okay, yang ke-7. Alright. Tukar. Awak tak ikut urutan ni. Soalan tanya dulu soalan tanya, first question tanya dy du. Differentiate je lah dy du. Dy du adalah, so y adalah u to the power of half. So dy du half, u to the power of negative half. Alright, so unless you want to change it, so we have 1/2 set u, or you can just write u in terms of x. And then soalan minta du dx. Alright, du dx. Alright, this is good. And then we just have to use this one. Okay lah, lain Ada salah ke 1/1 u? Kan? Betul je. Salah ni. Okay, so dy du awak adalah 1/2 set u. Am I right just now? 1/2 set u kan? Right. And then we have the du dx, which is 4 exponential 4x. Okay, so ini u. Masukkan 1/2 set u. U tadi adalah exponential 4x. 4 exponential 4x. 4 bagi 2 exponential 4x. So exponential 4x, so we have 1 minus half. So kita tinggal dengan 2 set exponential 4x lah. Okay, so this is your final answer. So ini salah Okay, yang mana lain tu nanti betulkan semula. Okay, any question sampai situ class? Any question? Boleh follow? Boleh, madam. Okay. 8. Okay, y. Yang ini. Alright. Okay, so you tahu differentiate 2 pi squared ke apa-apa pun mesti kosong. Alright. 32 bagi depan. Very good. Okay. Yang ini ingat jangan combine kat dalam, tak boleh nanti ada pula yang combine. Jangan combine. Alright. Okay, so dy dx. Negatif 2 bawa pergi depan, okay. Alright, multiply by this one. Okay, I think this one should be no problem.
Right, so mesti angkat naik atas, very good, and then differentiatekan dia, right, so this one no problem, right, tak boleh gerak pula, kenapa tak boleh gerak? Alright, okay, so this one pun sama, alright, bawa naik atas, alright, negatif 1/2 hilang, darab dengan 2 habis, patutnya buat step by step lah negatif 1/2 multiply by 2 x to the power of negative half minus 1, negative 3/2, very good, so we will have this one, okay, no problem. Okay, number 9, you have to use quotient rule. Remember your quotient rule. U prime will be exponential x. V prime will be 6x. Substitute into the correct formula. Right, what do we have here? Salah formula. Apa salah? Apa salah Ain kat sini? Ain sedar tak salah kat mana ni? Ain? Dia kena guna yang over V square tu ke? Dia, yang ni you guna product rule ke quotient rule ni? Ain? Product ke quotient? Product. Produk. Kalau atas bawah, kita guna quotient lah, cik. Kan? Ain? Medium segitu. So salah formula dah namanya di quotient fraction tu U prime V prime betul dah. Substitute into the correct formula. So formula awak totally salah lah. Sepatutnya gunakan formula quotient rule lah. Alright. Okay. Number 10. Alright. So this one you need to use product rule lah. So ini tak ada masalah lah kot. Alright. So bila tengok yang lain punya. Nanti Ain boleh kongsikan sempat lagi ni. Sebelum pukul 4. 3.50 nanti you all boleh ready dah untuk buka link. Alright. Tengok Aziz Zumi nampak tak ni? Nampak sangat you ni. Ni dah salah ni. Alright. Sekejap tengok yang ni. Diskat dulu. Hakimi. Awak ni buat tulisan besar-besar sikit ni tak nampak ni. Kali buat tulisan besar-besar gitu. Saya masih dah nampak. Kita tengok. Alright. Ni ddx ni tak ada terus kepada sama dengan sahaja sebab kita dah ddx kan dia. Alright. Okay. So this one tengok betul-betul masukkan. Alright. Okay. Factorizekan H dulu. Factorize 3 tak nak factorize pun tak apa. Alright. Masukkan dapat nilai. Mesti semak you punya daripada first principle tu. Differentiate betul-betul macam biasalah. Okay, dia dah bagi kita first derivative. So, you are finding for the second derivative. Alright. Okay, number 4. Differentiate kan. Jangan main sama dengan macam ni lah. Ini dia dah differentiate kan. Tak boleh main sama dengan macam gitu. Kena tulis lah benda tu, cik. Tak apa sama dengan je. Gitu. Okay, U prime betul. V prime betul. Masukkan pada product rule. Something to be factorized here. I think you can factorize the negative exponential negative 2x here. Right. 5 sin 5x plus 2 cos 5x. Am I right? Betul tak kelas? Okay. Factorizekan lah. The common factor adalah exponential negative 2x. Alright, so yang ini you tahu bila ajar ini jangan siapa-siapa silap you tolakkan. Alright, kemudian baru integratekan dia. Alright. Okay, B, okay, this is your Y, your U prime, you put the inti and in the bottom, alright, differentiatekan bracket, alright. Okay, tukar dulu dalam index form, kemudian you akan gunakan power rule terus. Very good. Simplifykan dia. Okay. Number 7. Right. dy du u adalah half. Right. Very good. Yang ini tadi mana explainkan. Du dx. And then substitute into the chain rule. U ni tak tukar? U tak tukar. So salah lah. Ini sepatutnya 2 exponential 4x. 4 bagi 2 kan. So ini adalah third exponential 4x. Mesti tukarkan dia lah in terms of x. So kita tengok atas dia adalah kuasa 1/2.
sorry, 1 tolak 1/2 lah bila kita ni angkut ni atas sebab dia ada term yang sama. So kita akan ada 2 exponential 4x to the power of 1/2. Alright, so sebenarnya kita boleh simplify lagi ni. 2 exponential 2x lah. Okay, 2 exponential 2x. Yang tadi mana tak habis simplifykan. So boleh disimplifykan lagi. Okay, yang ke-8. Right, mana ni? Ni y prime. Right, so 3/2. So ingat ya kelas, 2 pi kita differentiate, kita akan dapat kosong. Alright, jangan combine dalam ada kelas dia combine dalam, tak boleh combine dalam sebab 5x tu kuasa 1/2. 15 tu di luar, tak sama power dia, so tak boleh combine. So mesti biarkan je macam ni. Right, B kita gunakan power rule, negatif 2 bagi depan. Function salin balik, kuasa function hilang 1, multiply dengan negatif 3. Very good. Okay, C tukar kepada index form dulu, integrate macam biasa, differentiate macam biasa, sorry. Okay, so ni yang buat slow-slow sikit. So negatif 1/2 bawa pergi depan, darab dengan 2x to the power of negative half minus 1, negative 3/2. Alright, so barulah dapat jawapannya ini. Boleh biarkan di bawah ataupun tengok pilihan jawapan sama ada dia bawa ni atas lah. Alright, tengok pilihan jawapan nanti. Alright, so yang ini mesti gunakan quotient rule. Nah, yang mana sebutkan lah, exponential ni kuasa tak pernah kurang pun. Alright, takkan pernah kurang. Okay, masukkan pada this one, betul tak you masukkan? Dan you factorizekan. Tak ada benda yang boleh simplifykan dah, biarkan sajalah. Okay, ini kita gunakan product rule lah. Tadi kawan awak dah buat ini, samalah, ini tak ada masalah. So ini kalau boleh keluarkan 4 ni, boleh lagi cantik lah dapat keluarkan 4. Okay, ada soalan nak tanya tak sebelum UPS ni? Lagi 30 minit lagi, lebih kurang. Soalan nak tanya tak? Soalan nak tanya tak? Okay, cuba jangan silap. Cuba semua orang skor 20/20 lepas ni. Boleh tak sekejap lagi? Cuba jangan silap langsung langkah-langkah dia. Alright, macam yang disebutkan, a very simple one. Check lah Madam sebut. Exponential ni takkan pernah hilang kuasa. Madam kata differentiate dia, mesti salin balik darab dengan derivatif kuasa dia. Alright, mesti salin balik darab dengan derivatif kuasa. Check betul-betul dalam pilihan jawapan. Contoh, kalau dia kata y sama dengan 5, dia kata y sama dengan yang ini. Lepas tu dia kata, katakanlah dia kata d2y, the second derivative sama dengan yang ini. Salah lah sebab ini adalah first derivative. Check pilihan jawapan betul-betul. Dia kata true ke false ke. Janganlah silap, rugilah. Kita tak tahu UPS 2 susah ke senang ke. Alright, so check betul-betul jawapan yang macam gini tadi, yang ramai salah tadi. Alright, you punya first principle. So practice your first principle lah kelas, masukkan pada formula yang betul. Okay. Alright, boleh kelas? Boleh? Boleh, madam. Okay, nanti boleh suruh Kimi sharekan yang ini. Sharekan yang mana dah tanda ni, edited ni nanti. Kimi sharekan dalam WhatsApp you all lah. Okay, ada soalan nak tanya? Apa lagi saya nak pesan? Alright. Banyaklah tips ni bagi ni. Saya delete elok. Apa lagi nak tanya? Tak ada? Soalan nak tanya? Okay, tak ada. Boleh relax sekejap, ambil nafas, pergi minum, jangan tidur. Alright. Lompat-lompat sikit kat luar, dia lagi nak jawab UPS. Okay. Alright, that's all for today class. Kita jumpa, sekejap lagi jangan lupa UPS. Kita jumpa hari Jumaat lah, Mina akan bagi quizzes, okay? Alright, jumpa lepas cuti. Lepas cuti Okay. Alright, thank you class. Good luck untuk hari ni. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.